Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama, anda bersama saya Atira Minuddin. Tiada khidmat ERL buat sementara waktu. Juga bayaran cukai LHDN dilonggarkan. Oleh kerana bimbang akan keselamatan kanak-kanak, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menggesa ibu bapa dan penjaga agar mengambil tindakan proaktif bagi melindungi kanak-kanak supaya tidak terdedah kepada bahaya jangkitan COVID-19. Menurut Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, ibu bapa dan penjaga perlu memantau pergerakan anak-anak agar kekal berada di rumah dan tidak keluar berjumpa kawan atau mengunjungi jiran tetangga. Tegasnya, KKM memang bimbang dengan situasi penularan wabak ini dalam kalangan kanak-kanak, terutama membabitkan bayi berumur kurang setahun serta kanak-kanak berusia bawah 5 tahun. Ia susulan hanya wakil keluarga dibenarkan membeli barangan keperluan keluarga sebagaimana ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Ibu bapa sendiri perlu menjalankan tanggungjawab ini sekaligus tidak membenarkan anak remaja mengunjungi tempat awam yang sesak serta berisiko tinggi. Tambah beliau, anak-anak perlu dinasihatkan agar sentiasa memakai pelitup muka dan mengamalkan kebersihan kendiri yang betul jika terpaksa keluar rumah atas urusan tidak dapat dielakkan seperti ke hospital atau klinik. Bagi menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, pakar kesihatan mencadangkan dua kaedah yang boleh digunakan bagi mempercepatkan proses pemberian vaksin COVID-19 ketika negara sedang menjalani sekatan pergerakan penuh. Dua cadangan ini adalah dengan menggunakan kaedah pemberian vaksin secara bergerak ke kawasan pedalaman dan penglibatan industri kesihatan sektor swasta. Kaedah pemberian vaksin secara bergerak membolehkan petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ke kawasan yang sukar diakses seperti pedalaman dan penempatan orang asli. Kaedah ini menjadikan proses pemberian vaksinasi akan jadi lebih cepat serta golongan warga emas juga bakal mendapat manfaat menerusi kaedah ini. Pihak KKM sering menggunakan kaedah pemberian vaksin di perkampungan orang asli dan tiada masalah berbangkit berhubung alternatif itu. Ia susulan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengarahkan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar agar mempercepatkan pemberian vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Express Rail Link Sdn Bhd ERL akan menggantung sementara perkhidmatannya bermula esok. Pengendalian perkhidmatan kereta api KLIA Express dan KLIA Transit yang menghubungkan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, KLIA 2 dan Bandaraya Kuala Lumpur akan digantung sehingga dimaklumkan kelak. Dalam satu kenyataan, pihak ERL menjelaskan keputusan dibuat susulan pelaksanaan sekatan pergerakan penuh dan perbincangan dengan Kementerian Pengangkutan MOT dan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Sementara itu, ERL menasihati orang ramai supaya melakukan perjalanan untuk hal yang mustahak sahaja. Gabungan Pertubuhan Teksi, Kereta Sewa, Limuzin dan Teksi Lapangan Terbang se-Malaysia GTSM merayu kerajaan memutamatkan prosedur operasi standard SOP berkenaan kapasiti penumpang dalam tempoh sekatan pergerakan penuh bermula Selasa lalu hingga 14 Jun ini. Yang di-Pertua GTSM Kamaruddin Muhammad Hussein berkata, pihaknya menerima banyak panggilan telefon daripada pemandu dan persatuan yang bertanya mengenai perbezaan arahan SOP berkenaan.
Hal ini disebabkan dua SOP berbeza dari pihak Majlis Keselamatan Negara MKN dan Polis Diraja Malaysia PDRM telah menimbulkan kekeliruan di seluruh negara. Mengikut SOP Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Pengangkutan dan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD, pemandu teksi hanya dibenarkan membawa 2 penumpang termasuk pemandu. Bagaimanapun, sidang media Ketua Polis Negara pula memberitahu dalam satu masa kenderaan kami dibenarkan membawa 3 orang iaitu seorang pemandu dan 2 penumpang. Oleh itu, pihaknya memohon agar kerajaan menetapkan SOP yang mana perlu dipatuhi. Di Petaling Jaya, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC menuntut pengurusan kilang pembuatan plastik bertanggungjawab sepenuhnya atas kesalahan ingkar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 di mana menyebabkan beberapa pekerja juga turut dikompaun. Pemangku Presiden MTUC Muhammad Effendi Abdul Ghani menyifatkan tindakan kompaun yang dikenakan terhadap 8 pekerja itu sebagai tidak adil dan satu penindasan. Beliau turut menggesa supaya kompaun yang dikenakan terhadap pekerja itu ditarik balik dan dibatalkan. Tambahnya, pihak majikan wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pelanggaran SOP. Terdahulu, polis mengeluarkan kompaun RM10,000 kepada pemilik sebuah kilang pembuatan plastik di Taman Medan kerana melanggar SOP PKP 3.0 dengan beroperasi melebihi masa ditetapkan. Dalam serbuan jam 10.45 malam itu, polis mendapati 8 pekerja kilang bersama seorang penyelia sedang menjalankan kerja di dalam kilang itu melebihi masa dibenarkan. Kaukus Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara menggesa agar bantuan kepada golongan SASA menerusi program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan pemerkasa dilaksanakan secara komprehensif, sempurna dan cekap. Pengerusinya Datuk Razali Idris berkata, dia menerima makluman bahawa sebelum ini antara perkara sering dibangkitkan rakyat ialah kekurangan kecekapan serta isu birokrasi dalam pelaksanaan bantuan. Kaukus Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara meminta semua pihak terbabit dalam pelaksanaan pemerkasa bernilai RM40 bilion agar memastikan bantuan disalurkan itu disegerakan. Agihan dan saluran kepada kumpulan sasar dalam pemerkasa hendaklah komprehensif, sempurna dan efektif supaya pelaksanaan itu berkesan bagi mengurangkan beban rakyat. Selari matlamat utama Kerajaan Persekutuan untuk mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam, meneruskan agenda prihatin rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Kaukus turut berterima kasih atas keprihatinan kerajaan membantu golongan masyarakat yang terjejas. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memberi kelonggaran bayaran cukai dan penalti khusus untuk pembayar cukai yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Kelonggaran di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan pemerkasa itu bertujuan meringankan beban pembayar cukai dalam menyelesaikan cukai tertunggak dan penalti cukai. Kelonggaran yang ditawarkan adalah penangguhan bayaran penalti yang berkaitan dengan kewajipan cukai ke tahun 2022 dengan syarat pembayar cukai terus mematuhi pembayaran amaun prinsipal cukai yang perlu dibayar. Permohonan penjadualan semula bayaran cukai bagi mereka yang hilang punca pendapatan atau menghadapi isu untuk selesaikan cukai yang tertunggak juga diberi pertimbangan dengan penyemakan semula penalti yang dikenakan sekiranya pembayar cukai mempunyai alasan yang kukuh. Rayuan perlu dibuat ke atas penalti untuk dipertimbangkan dengan melihat setiap asas kes. Kelonggaran hanya terpakai kepada pembayar cukai yang terjejas pendapatan akibat penularan COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagi yang tidak terjejas, perlu meneruskan pembayaran seperti biasa. Pembayar cukai boleh memohon dengan menghubungi pejabat cawangan LHDN yang mengendalikan fail cukai pendapatan mereka. Serius utama berehat seketika menyusul selepas ini. Operasi pencarian KRI Nanggala dihentikan.
Bertemu kembali. Operasi pencarian KRI Nanggala 402 yang hilang pada April lalu kini dihentikan. Tentera Indonesia mengesahkan operasi akan ditamatkan selepas satu pertemuan dengan Tentera Laut China. Sebuah kenderaan selam penyelamat menemukan kapal selam buatan Jerman itu terdampar di dasar laut di kedalaman lebih 800 meter, pecah kepada beberapa bahagian dan mengesahkan tiada harapan untuk menemukan anak kapal yang terselamat. Kapal penyelamat Cina dihantar untuk membantu usaha mengangkat kapal selam itu. Usaha menyelamat itu bukan tugas yang mudah dan sangat berisiko dan ia sudah dilakukan selama sebulan bagi menyelamatkan peralatan penting dari kapal tersebut, namun keputusan untuk menghentikan operasi bermakna tiada peluang untuk menemukan mayat mangsa. Sebelum itu, tentera memaklumkan magnet berkuasa tinggi dan belon udara adalah antara pilihan untuk membawa naik kapal selam itu. Perdana Menteri Jepun Yoshihide Suga bakal mengadakan pilihan raya mengejut selepas Sukan Olimpik Tokyo dan Sukan Paralimpik berakhir September ini. Meskipun penularan COVID-19 masih berleluasa, tamasya sukan tersebut masih diteruskan. Akhbar tempatan Asahi melaporkan kerajaan masih merangka pakej rangsangan ekonomi sebelum pilihan raya mengejut itu berlangsung. Suga memutuskan bersama Ketua Parti Gabungan untuk tidak melanjutkan sesi parlimen apabila ia tidak lagi bersidang pada 16 Jun ini. Jepun terpaksa memanfaatkan rizab simpanan berjumlah hampir 4 trilion yen untuk membayar perbelanjaan mendesak dalam memerangi wabak itu. Bagaimanapun, laporan Asahi itu belum mendapat reaksi balas pihak kerajaan. Sebelum ini, tumpuan diberikan terhadap usaha memerangi pandemik dan Jepun juga akan meneruskan tamasya di bawah langkah yang ketat. Kerajaan juga diminta untuk meningkatkan peruntukan bagi memulihkan ekonomi yang terjejas akibat perintah darurat. Kritikan demi kritikan diberikan akibat daripada program vaksinasi yang perlahan serta tentangan daripada rakyat terhadap penganjuran tamasya sukan sekaligus mengurangkan sokongan terhadap Suga selain ketidaktentuan terhadap pentadbirannya. Pilihan raya dijangka akan berlangsung pada 5 September iaitu berakhirnya Sukan Paralimpik. Malang tidak berbau buat sebuah kapal tentera laut terbesar Iran apabila karam selepas terbakar ketika menyertai misi latihan di sebuah pelabuhan di Teluk Oman. Kejadian melibatkan 400 kru namun 20 daripadanya cedera ringan dan melecur. Dalam kejadian di teluk itu, kapal Kark buatan Britain yang berukuran lebih 200 meter terbakar selasa lalu. Satu rakaman disiarkan di televisyen tempatan juga menunjukkan asap tebal dan didakwa berpunca daripada kebakaran kapal. Tentera laut dalam satu kenyataan mengesahkan kebakaran bermula daripada satu sistem kapal namun tidak mengulas lanjut dan pihak bomba mengambil masa lebih 20 jam memadamkan kebakaran sebelum kapal itu karam. Mengambil kira kebakaran yang merebak, misi untuk menyelamatkan kapal itu gagal dan ia karam di perairan Jask. Kebakaran ini difahamkan berlaku pada 11 pagi waktu tempatan Selasa lalu ketika berada di perairan negara dalam misi latihan. Kesemua 400 kadet dan kru selamat dengan hanya 20 cedera ringan atau melecur. Kes harian COVID-19 di Arab Saudi kekal melebihi 1,200 kes untuk hari ketiga berturut-turut apabila negara itu semalam merekodkan 1,269 kes baharu dalam tempoh 24 jam. Menurut Kementerian Kesihatan negara itu, 16 kes kematian akibat komplikasi COVID-19 turut dilaporkan semalam. Jumlah kes baharu itu menjadikan kes kumulatif di Arab Saudi mencecah 452,956 kes dengan 7,393 kes kematian. Kementerian itu juga melaporkan 1,081 kes sembuh dalam tempoh 24 jam menjadikan keseluruhan 435,520 kes sembuh. Memetik laporan portal Saudi Gazette, Mekah merekodkan jumlah kes baharu tertinggi semalam dengan 444 kes, diikuti Riyadh 288, Wilayah Timur 162 dan Madinah 89 kes. Menurut kementerian itu, terdapat 10,043 kes aktif dengan 1,489 pesakit dalam keadaan kritikal. Kematian George Floyd pada tahun lalu yang mencetuskan protes perkauman di seluruh dunia, kini pegawai polis Minneapolis yang bertanggungjawab atas kematiannya bakal berdepan hukuman penjara sehingga 30 tahun.
versus Derek Michael Chauvin, defendant. Verdict Pendakwa count raya one. menyatakan tindakan tertuduh Derek Chauvin sebagai penyalahgunaan kedudukan yang serius serta tingkah laku yang kejam. Walau bagaimanapun, Peguam Chauvin memohon hukuman lebih ringan dengan mendakwa kesilapan itu disebabkan tujuan yang baik. Pihak pendakwa juga memaklumkan Hakim Peter Cahill sudah memutuskan 4 faktor membabitkan kes berkenaan yang dilihat mampu menjadi garis panduan terhadap peraturan sedia ada dengan hukuman yang lebih berat. Terdahulu, Chauvin dirakam menindih bahagian tengkuk Floyd menggunakan lutut selama 9 minit sehingga mangsa pengsan sebelum meninggal dunia pada 25 Mei 2020. Selepas perbicaraan berminggu-minggu pada 20 April lalu, Chauvin disabitkan dengan kesalahan membunuh dan dipenjara serta-merta. We're adjourned. Dan ini pula rangkuman perkembangan antarabangsa yang lain. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun diikat pada sebatang tiang dan tubuhnya dilumur dengan madu serta ditinggalkan di atas bumbung. Kejadian berlaku di sebuah kampung di wilayah Shebin El Kanatir, Mesir. Difahamkan, perkara tersebut dilakukan oleh bapanya sendiri selepas menerima aduan daripada seorang jiran yang menuduh kanak-kanak itu mencuri. Ketika ditemui, tubuhnya yang melekit dengan madu sudah dihurung serangga seperti lebah dan nyamuk dan bapanya ditangkap tidak lama selepas itu. Ibu kandung kanak-kanak berkenaan yang menetap di kampung lain memutuskan untuk meminta bantuan kumpulan aktivis kanak-kanak sebaik sahaja mengetahui perkara tersebut. Media sosial kecoh apabila tular satu rakaman sosok lembaga yang tinggi seakan-akan makhluk asing sedang berjalan seorang diri di waktu malam. Difahamkan kejadian tersebut dirakamkan di Hazaribagh, Jharkhand, India. Menerusi video yang dimuat naik ke Twitter itu, kelihatan beberapa penunggang motosikal turut melintasi lembaga berkenaan. Menyedari dirinya menjadi perhatian, lembaga tersebut dilihat berhenti berjalan seketika namun kembali meneruskan perjalanannya selepas itu. Buat masa ini, masih belum ada pengesahan daripada pihak berkuasa berkenaan perkara tersebut. Namun, netizen sudah mula membuat spekulasi tentang keaslian rakaman tersebut. Masih lagi di India, kali ini aksi seorang gadis bermain dengan seekor ular tedung selar menarik perhatian netizen. Klip video yang tular di laman sosial itu menunjukkan gadis yang dikenali sebagai Shweta berpakaian santai sambil memegang haiwan reptilia tersebut di sebelah tangan, manakala sebelah tangan lagi memegang batang tongkat dan beraksi seperti seorang profesional. Shweta yang menggambarkan dirinya sebagai pencinta ular membuatkannya terkenal di laman sosial Instagram. Beralih ke United Kingdom, gaun perkahwinan diraja milik Puteri Diana dipamerkan di Istana Kensington. Gaun yang berusia 40 tahun itu dipinjamkan oleh putera-puteranya William dan Harry kepada sebuah pameran yang bermula sebulan sebelum ulang tahun kelahiran mendiang puteri itu. Menurut penganjur pameran itu, Royal Style in the Making, gaun tersebut merupakan salah satu gaun yang terkenal dalam sejarah busana pengantin. Pameran itu dibuka kepada orang awam bermula hari ini sehingga awal Januari 2022. Teruskan bersama kami dalam serius utama Menarik Dalam Sukan selepas ini. Benzema semakin berbisa. Hai, saya Saiful Nizam Ismail. Sudahkah anda mendaftar program vaksinasi melalui aplikasi My Sejahtera? Jika belum, jom saya tunjukkan. Mudah je. Pastikan aplikasi My Sejahtera anda telah dikemaskini. Selepas dikemaskini dan sekiranya anda menggunakan aplikasi untuk check-in di mana-mana, jangan lupa klik tutup untuk ke menu utama. Klik vaksinasi COVID-19 untuk pendaftaran baru. Klik pada maklumat yang tertera nama anda di bahagian paling atas aplikasi ini. Pastikan butiran peribadi anda betul. Nama anda perlulah sama seperti dalam kad pengenalan. Jika betul, klik sahkan. Jika terdapat kesilapan, klik edit untuk kemaskini. Klik OK untuk langkah berikutnya. Jawab setiap soalan yang diberikan dan kemudian klik hantar. Klik OK dan pendaftaran anda kini telah berjaya. Maklumat mengenai temujanji vaksinasi akan dimaklumkan melalui push notification.
anda perlu menunggu kelulusan sebagai penerima vaksin berdasarkan fasa kelayakan. Jom bersama kita hentikan wabak COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan kembali bersama siri utama untuk slot cuaca kali ini, dan saya Nufraha akan menyampaikan keadaan cuaca di seluruh negara bagi anda semua yang berada di rumah dan juga di luar sana. Untuk paparan carta angin menunjukkan keadaan angin yang kini bergerak dengan kelajuan yang sederhana di semenanjung Malaysia melalui tiupan dari arah barat daya, dan juga kelajuan angin kencang dirasai di sekitar perairan Phuket iaitu antara 50 km sejam. Dan ketinggian ombak yang dikenal pasti di sekitar perairan Phuket sekitar 3.5 meter hingga 4.5 meter, dan juga ketinggian ombak di perairan rantau negara kita kini mencecah 3.5 meter. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran terperingkat bagi kategori kedua dan juga pertama di sekitar kawasan perairan yang telah dilorotkan ini sehingga ke 29 Mei 2021. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah perairan, bubuk kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Oleh yang demikian, kami menasihatkan penduduk awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej satelit semasa iaitu letupan awan dan juga kelembapan yang tinggi lebih tertumpu di sekitar negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia yang menyebabkan hujan dan ribut peti yang sedang berlaku di beberapa tempat di seluruh semenanjung Malaysia ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, manakala di Sabah dan Sarawak tiada hujan setakat ini. Namun demikian, ribut petir di 1-2 tempat kini dikenal pasti di sekitar bahagian utara dan juga barat Sarawak. Dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke malam nanti melibatkan negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia termasuklah di bahagian Kuching Sarawak serta di bahagian Sandakan dan Tawau negeri Sabah. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Nufraha. Assalamualaikum. Aksi kelayakan Piala Dunia 2022, pengendali skuad kebangsaan Tang Cheng Ho terus optimis bagi menghadapi segala cabaran menentang Emirat Arab Bersatu UAE dalam aksi kumpulan G pusingan kedua tengah malam esok. Menurut Cheng Ho, meskipun kalah 10-0 ketika menentang skuad The White September 2015, namun peristiwa itu tidak memberi kesan kepada pasukan negara pada ketika ini. Tambahnya, mimpi terburuk seluruh peminat bola sepak tanah air itu juga tidak menjadi perbualan dalam kalangan pemain. Sebaliknya, beliau menggesa anak buahnya percaya pada kemampuan diri dan rakan sepasukan serta tidak terlalu takut dengan pasukan lawan. Setelah hampir 6 tahun skuad Harimau Malaya dibimbing, Cheng Ho kini kembali dengan kekuatan berbeza membawa misi menebus maruah pada pertembungan di Stadium Zabil, Dubai.
Pengendali berusia 53 tahun itu optimis serangan UAE dapat dipatahkan jika barisan pertahanan berjaya merantai pergerakan penyerang prolifik Ali Mabhut yang mengumpul 5 gol dalam 2 aksi persahabatan terakhir pasukan menentang India dan Jordan. Menjelang sepak mula Euro 2020, Karim Benzema yakin ada sinar buat dirinya selepas membantu pasukan itu menumpaskan Wales 3-0 dalam aksi pemanas badan dekat Stadium Allianz Riviera pagi tadi. Benzema gagal menyempurnakan sepakan penalti dalam penampilan pertama bersama Perancis selepas 6 tahun, tetap bangga dengan prestasi yang baik ditunjukkan. Penyerang Real Madrid itu disisihkan oleh pengendali skuad kebangsaan Didier Deschamps sejak Oktober 2015 selepas terlibat dalam kontroversi memeras ugut rakan sepasukan dalam skandal video seks. Perancis berjaya menundukkan pihak lawan menerusi Kylian Mbappe, Antoine Griezmann dan Ousmane Dembele dengan meledak gol dalam aksi persahabatan antara juara Piala Dunia itu menentang pasukan 4 terbaik Euro 2016 Wales. Les Blues akan berdepan Bulgaria dalam aksi persahabatan kedua Selasa ini sebelum memulakan kempen kumpulan F Euro 2020 menentang delegasi Eropah Jerman dekat Munich pada 15 Jun. Sementara Wales yang diketuai Gareth Bale akan melayani kunjungan Albania pada Sabtu sebelum berangkat ke Baku berdepan Switzerland 12 Jun nanti. Sementara itu di United Kingdom, skuad kendalian Gareth Southgate menarik nafas lega apabila berjaya membenam Austria 1-0 hasil jaringan sulung Bukayo Saka dalam aksi pemanas badan Euro 2020. Pemain sayap 19 tahun Arsenal, Saka meledak gol tunggal permainan sekaligus menguatkan kedudukannya untuk kesebelasan utama England. Pun begitu, di akhir babak kedua, Trent Alexander-Arnold mengalami kecederaan sehingga mencetus kebimbangan Southgate apabila bek kanan Liverpool berusia 22 tahun terpaksa dipimpin keluar selepas cedera ketika cuba mengeluarkan bola dalam aksi persahabatan antarabangsa di Stadium Riverside. Menjelang aksi pembukaan Euro 2020, England bakal menentang Croatia dekat Wembley pada 13 Jun nanti. Sekian dulu series utama buat masa ini. Sebelum berpisah, hayati kata-kata ini. Jangan bimbang hidup akan berakhir, tapi bimbanglah kalau hidup tidak pernah dimulai. Sampai bertemu lagi, saya Atira Aminuddin. Assalamualaikum.